keluarkan macam ini. Okey, itu saya sebut skema. Okey, saya keluarkan macam ni, saya keluarkan note. Saya notekan sendiri dekat buku nota saya, notekan dia punya poin-poin penting. Okay, hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya. Welcome back. Hope korang sehat-sehat semuanya dan terhindar jauh daripada COVID-19. Amin. So, terima kasih yang mana yang masih stay bersama dengan saya dalam channel saya. Dan untuk segmen kali ni, saya nak buat satu sharing dengan korang. Sharing tu taklah berapa padat sangat lah. Sharing-sharing biasa je. Dan saya rasa saya nak kongsikan dengan korang lah. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah tentang pembacaan. Okey, saya baca satu buku ni dan saya rasa buku ni memberi inspirasi dan motivasi kepada saya. Malah dia memberikan peringatan, memberikan kesedaran kepada saya tentang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita yang kita jalani dalam hari-hari kita, rupanya ada benda yang kita tak perasan, tapi benda tu sebenarnya sangat bermakna dan sangat bagus untuk kita. So, saya akan sharekan dengan korang buku apa dan saya akan sharekan dari satu bab ke satu bab, satu tajuk yang saya baca, yang kita boleh mungkin memberi inspirasi kepada korang juga, memberi peringatan kepada korang juga. So, hope you guys akan happy or boleh terimalah ilmu yang saya kongsikan dengan korang dan cuba kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat dan membantu korang nanti. And satu lagi, saya nak kongsikan dengan korang tips ataupun cara saya baca buku. Okey, untuk tips dan cara saya baca buku, korang kena tunggu sampai habis habis saya punya sharing ni. Nanti saya akan bagi tahu before saya tutup video kita hari ni. Okay, so stay tune. Okay, so korang, buku yang saya baca adalah buku dia tak tebal mana. Okay, saya tunjukkan dulu. Okay, tebalnya macam ni je. Dia tak tebal mana pun je. Okay, buku dia tak tebal. Dan bagi saya buku dia sesuai untuk dibaca oleh belia dan remaja. Kanak-kanak pun sebenarnya sesuai je. Cuma isu-isu yang dibincangkan dalam buku ni lebih kepada isu-isu berkaitan dengan mahasiswa. Macam saya sendiri seorang student. So, sebab tu saya rasa macam terinspirasi dengan buku ni, sebab yelah, penceritaan dia tu dekat dengan kehidupan saya sebagai seorang student kan. So, saya rasa korang-korang pun InsyaAllah boleh terinspirasi dengan apa yang saya nak sharekan melalui buku ni. Okay, buku ni ditulis oleh seorang student. Okay, saya baca sikit lah biodata dia. Okay, nanti baru saya tunjukkan buku ni macam mana. Okay, dia seorang student UIA. Dia seorang student daripada Universiti Islam Antarabangsa. Dia memegang jawatan dekat UIA. Dia ada memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Pelajar Undang-Undang Pusat Asasi UIA. Okay, so dia adalah pelajar ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah tahun kedua. Okay, maksudnya dia adalah pelajar law undang-undang syariah degree, tingkat degree. Okay, nama dia adalah Syamil Fikri. Okay, so buku yang saya maksudkan itu adalah ini. Okay, ini bukunya. Dia menarik. Ya, okay, penulisan dia pun menarik dekat dalam ni. Dia tak panjang. Okay, saya tunjuk contoh penulisan dia. Okay, dia macam ni je. Okay, dia tak panjang. Dia ringkas saja dan penyampaian dia tu sampai pada kita sebagai, saya kata, student. Saya rasa macam saya sukalah baca buku-buku macam ni. Yelah, student kan, dia trauma sikit kalau cerita pasal buku-buku ni. Nak pula nota yang berpanjang tu. So, student ni kurang minat. Tapi bagi saya buku ni dia memberikan inspirasi dan sesuai lah untuk dibaca. Macam kita tak adalah malas sangat nak buka, nak selak satu-satu, sebab dia tulisan dia ringkas dan penulisan dia sangat cantik. Plot-plot yang dia letakkan tu sangat cantik. Suspension dia tu letak memang sangat cantik. Contoh suspension tu maksud dia macam dia menarik minat untuk kita baca selanjutnya. Macam tu, dia sangat menarik. So,
saya akan kongsikan satu tajuk dalam buku ni yang saya kira dia sangat menarik, dan insya-Allah saya akan kongsikan dengan korang juga daripada mungkin minggu ke minggu. InsyaAllah kalau saya ada kesempatan, saya akan kupaskan satu persatu daripada buku ini dan sharekan dengan korang. Dan dia tak banyak bab, dan saya rasa dia sesuai lah untuk saya kongsikan dengan korang satu persatu, insyaAllah. Jadi doakan saya dan kekal sokong saya untuk saya teruskan mengupas dan berikan perkongsian kepada anda berkenaan dengan buku ini. So tajuk dia adalah Genesis. Okay, Genesis Metamorphosis. Okay, Genesis Metamorphosis. Okay, saya pun sebenarnya tak berapa faham sangat apakah maksud Genesis Metamorphosis, tetapi dekat ni, dekat bawah ni yang berserat-serat ni, dia ada tulis adalah ini adalah titik perubahan. Mungkin itu maksudnya, okay? So, saya tak nak cakap banyak, tak nak bercerita lebih panjang pasal buku ni. Mungkin korang boleh dapatkan dekat bookstore. Saya rasa banyak je bookstore. Harga dia pun dalam RM20 dekat Semenanjung dan RM22 dekat Sabah Sarawak. So, korang boleh carilah dekat mana-mana bookstore kalau korang kita kata berminat untuk baca sendiri buku ni. So, saya nak kongsikan dalam buku ni satu tajuk dengan korang. Jom kita dengarkan. Okey, so korang, jom kita bergerak kepada bab pertama untuk buku ni. So saya tunjuk sikit. Bab pertama dia adalah, kejap ya. Okey, ini adalah bab pertama dia. Kalau korang boleh nampak tak? Okey, this is the first chapter, iaitu manusia bernafas dengan cinta. Okey, buku ni konsep dia adalah daripada satu tajuk tu dia ada subtopik yang lain, tapi belahan daripada subtopik ke subtopik tu tak banyak, dia just ringkas sahaja. Dan satu perkara yang saya suka pada buku ni, sebab apa, setiap topik tu dia ada bawakan dalil Al-Quran dan juga kata-kata daripada kita kata apa ya, kata-kata daripada ilmuwan barat. Maksudnya dia seimbang. Dari sudut ukhrawi dia diambil daripada Al-Quran, dan dari sudut konvensional dia diambil kata-kata daripada pemikir dan ilmuwan barat. So daripada tajuk pertama tadi, saya nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan subtopik yang pertama dia adalah dua pemuda mencari hala tuju. Okey, dalam dua pemuda mencari hala tuju ni, okey, dia ada highlightkan tentang satu ayat daripada surah Al-Baqarah ya. Okey, dia ada highlightkan satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Okey, kalau boleh saya bacakan dengan korang, dan korang pun boleh cari dalam tafsir. Kalau korang ada tafsir semua, korang boleh cari sendiri. Okey, surah Al-Baqarah ayat 207. Okey, surah Al-Baqarah 207. Dia bermaksud, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat berbelas kasihan pada hamba-hambanya. Okey, dalam surah Al-Baqarah 207 tu dia menceritakan bahawa ada manusia yang sanggup mengorbankan diri dia hanya kerana Allah. Maksudnya jihadlah fisabilillah. Dan Allah itu maha membelas kasihan. Allah tu maha pengasih kan. Jadi Allah itu maha pengasih dan amat berbelas kasihan kepada hamba-hambanya yang sanggup untuk mengorbankan diri kepada Allah. Okey, itu dari sudut dalil yang dikongsikan. Okey, jom kita ceritakan apa sebenarnya dua pemuda mencari hala tuju. Okey, dalam dua pemuda mencari hala tuju ni, dia ceritakan diri dia. Si Syamil ni diceritakan pasal diri dia dengan kawan dia, seorang kawan dia nama Hassan. Dalam buku ni Syamil dan Hassan ini pada satu hari tu dia jalan-jalan. Maksudnya dia outing lah. Jadi macam biasa budak-budak student ni hujung-hujung minggu dia akan outing. Tambah-tambah UIA dekat-dekat tengah-tengah bandar tu lagi seronok nak outing, pergi PHV ke pergi mana-mana ke, nak jalan-jalan kan. Okey, dan Syamil dan Hassan ni dia pergi area Masjid Jamik. Dan dekat sana tu ada, kita panggil apa, pasar seni. Okey, betul, pasar seni. Dan satu hari tu dia berjalan-jalan dengan kawan dia dekat pasar seni, dan dia melihat banyak benda, banyak perkara yang berlaku. Dia nampak orang berjual-jual, dia nampak orang yang apa, orang kata memasarkan lah
barangan-barangan dia orang tengah buat marketing dia orang. Contoh panggil orang, cik beli cik kitchen RM2, cik beli cik buku RM10, cik beli cik selipar RM3. Contoh dia macam tu. Okey, tapi point dia bukan dekat situ. Okey, point dia adalah apabila masuk waktu Zuhur. Okey, Syamil ni cerita dia pergi ke satu masjid Jami'. Okey, dia pergi cerita dekat satu masjid Jami' tu, then dia nak solat. Okey, dia nak solat, tapi dia first time sampai dekat situ. Dia kata dia first time dengan kawan dia Hassan dekat situ. Lepas tu dia penat. Dalam cerita tu dia kata sebabkan dia dah jalan daripada pagi sampai tengah hari, dia cadang macam nak rehatkan diri dia sekejap. Lepas dia solat Zuhur, dia nak rehatkan diri dia dalam sejam 2 jam dekat masjid tu. Maksud dia macam dia nak tidur lah. Kemudian dekat masjid tu ada 2 orang pengawal, dan 2 orang pengawal ni adalah orang yang agak berusia lah, kita kata orang tua macam tu, pengawal keselamatan masjid tersebut. Lepas tu si Hassan dan Syamil ni jumpa pengawal tu untuk minta kebenaran. Dia cakap, pakcik, saya nak tumpang tidur ataupun berehat sekejap dekat masjid ni lepas saya solat, boleh tak? Dan apa pakcik tu jawab? Pakcik tu cakap, tak boleh, lepas kau habis solat kau keluar. Pakcik tu cakap dalam nada yang kita kata keras lah, macam nak marah. Memanglah sepatutnya tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Kalau ikut kepada SOP ataupun undang-undang yang diletakkan dalam masjid tu, memang tak boleh tidur dekat masjid tu. Okay, so pakcik tu cakap macam tu. Okay, bila pakcik tu cakap macam tu, Syamil dengan Hassan ni dia macam tersentak. Kita tanya baik-baik, tapi kenapa kita dibalas begini? Dia kata macam tu dalam hati dia. Tetapi yang bagusnya yang kita suka, saya suka berkenaan dengan buku Syamil dan Hassan ini yang dituliskan dalam pengalaman dia. Dia tidak membalas apa-apa kepada pakcik tu. Tak ada dia cakap, apa pakcik ni kami tanya baik-baik, padahal kami tanya baik-baik, pakcik nak marah-marah pula. Dia tak ada pun cakap dengan kawan dia. Bahkan kawan dia Hassan tu pun tak cakap macam tu dengan dia. Walaupun terdetik dalam hati dia, wallahualam, itu berdasarkan penulisan dia. Okay, terdetik dalam hati dia, dia kata, mengapa aku dibalas begini sedangkan aku berkata baik, begitu. Lepas tu bila dia dah nak masuk dekat masjid tu, lepas dia dah habis bercakap dengan pakcik tu, dia nak masuk ke masjid, dia nak ambil wuduk dan dia solat. Habis saja dia solat, dia nampak ramai sebenarnya orang musafir ataupun orang-orang yang ialah di sekitar kota juga yang tumpang rehat di sana. Ramai sebenarnya yang rehat dekat dalam masjid tu. Dan pakcik dekat luar itu pun sebenarnya dia tak tahu ada orang tidur dekat dalam tu. Sebab yelah, takkanlah 2 orang sahaja boleh kawal satu masjid yang besar, nak pergi tengok setiap inci, betul tak? So bila jadi macam tu, si Syamil dan si Hussein ni dia keluar dan beritahu pada pakcik tu. Dia cakap, pakcik saya minta maaf, tapi pakcik katakan sebentar tadi kami tak boleh berehat, sedangkan pakcik kami melihat ramai orang kat dalam ni, dia orang tengah rehat. Lepas tu pakcik tu macam terkejut, kenapa tiba-tiba ramai sebenarnya orang kat dalam tu? Lepas tu si Syamil ni menyambut, dia kata, tak apalah pakcik, kami pun faham keadaan pakcik yang agak berusia, dan mustahil lah untuk pakcik memeriksa seperinci masjid tu, nak tengok ada orang ke tak, kat mana-mana orang ke tak kan. So agak mustahil lah untuk pakcik meronda setiap jam, setiap saat kan. So berdasarkan faktor usia pakcik lagi. So Syamil kata, tak apalah pakcik, pakcik teruskan dengan kerja pakcik, kami ucapkan terima kasih sebab bagi kami tumpang solat. Lepas tu Syamil dan juga Hassan ni lepas dah bagi tahu pakcik tu, dan pakcik dan dia pun bergeraklah nak balik. Tapi bila dia jalan nak balik tu, tiba-tiba pakcik tu panggil, anak, mari sekejap, kedua orang anak. Lepas tu pakcik tu cakap apa? Pakcik tu minta maaf pada dia orang. Pakcik cakap, pakcik minta maaf sangat-sangat sebab bercakap kasar dengan korang, sebab pakcik pun tak tahu sebenarnya ramai dalam tu. Pakcik menghalang korang, sedangkan pakcik halang orang-orang yang lain. Pakcik tak halang orang yang lain tu. Tapi pakcik kata, lepas tu pakcik kata, kalau anak-anak nak berehat, lain kali datanglah kalau nak berehat. Lepas tu Syamil dan Hassan tu just cakap, terima kasih pakcik, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Okay, antara yang
saya boleh highlightkan dalam penceritaan ataupun penulisan dia adalah berkaitan dengan bagaimana kita membalas jasa ataupun kejahatan seseorang itu. Dalam buku ini di-highlightkan apabila kita melakukan kebaikan, kita perlu membalas dengan kebaikan. Tetapi apabila kita diberikan kejahatan oleh sesiapa, kita perlu untuk balas dengan kebaikan. Sebab apa? Boleh jadi jalan kebaikan yang kita beri kepada orang, jalan kebaikan yang kita beri kepada orang di atas kejahatan dia kepada kita akan memberikan cahaya kepada orang itu. Dia akan nampak macam aku ni jahat, selalu jahat dengan dia, tetapi dia tak pernah nak berlaku jahat kepada aku, malah dia lebih baik kepada aku. Sedangkan aku caci, aku maki, aku cerca dia, tetapi kebaikan itu tetap datang daripada mulut dia, jasanya tetap ada pada aku. Jadi sikit sebanyak dia boleh membantu seseorang itu mendapatkan cahaya kebaikan dan mudah-mudahan mendapat redha dan hidayah daripada Allah. Jadi itu antara yang di-highlightkan dalam buku ini, dalam bab pertama itu, dan dia sangat memberikan inspirasi kepada saya. Okey. Seterusnya dalam bab itu juga, dia ada highlightkan satu lagi surah, iaitu melalui surah Al-Fusilat ayat yang ke-34, iaitu dia kata, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman rapat yang sangat setia. Dalam surah Al-Fusilat, surah Al-Fusilat ayat yang ke-34 ni, dia menceritakan apa yang saya sampaikan tadi, yang mana suatu kejahatan dan kebaikan itu tidak sama. Dalam penceritaan dalam surah itu, dalam ayat itu mengatakan bahawa kejahatan dan kebaikan itu tidak sama. Dan kita sebagai manusia, umat Islam terutamanya, perlu menolak kejahatan. Kita balaslah dengan kebaikan, kerana apabila kita membuat perkara begitu, akan terjadi satu masa orang yang di antara kamu itu, yang jahat kepada kamu itu tadi, akan menjadi kawan rapat. Macam tadilah cerita Hasan dan Syamil tadi dengan pakcik tu. Akhirnya mereka menjalinkan satu hubungan baik dengan pakcik tu. Pakcik tu pun kata kalau datang lagi lepas ni nak rehat, boleh rehat. Nampak tak, dia mengubah satu bentuk, mengubah satu cara kepada yang lebih baik. Kalau dulu pakcik tu selalu keras dengan musafir, tiba-tiba dengan adanya kebaikan daripada dua insan ini, Allah hantarkan pakcik tu menjadi lebih penyabar dan lebih baik. Okey, jadi seterusnya saya berkatakan dengan kebaikan sebenarnya dia mampu memupuk semangat keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Contohlah kan, kalau kita dengan kawan-kawan kita, kita dengan kawan-kawan kita dekat college, dekat asrama sebagainya kan, mestilah kita nak kawan-kawan yang baik-baik, mestilah kita nak kawan yang buat baik pada kita, betul tak? So macam tu juga kita sepatutnya, kalau kita nakkan kebaikan, kita kena keluarkan kebaikan. Walaupun yang jahat datang pada kita, kita cuba keluarkan kebaikan itu. Sebab apa? Lama-lama kita akan mendapat apa yang kita nak, kebaikan. Pernah tak dengar satu kata-kata, saya masih ingat kata-kata itu, dan saya rasa kata-kata itu sangat berguna. Di mana kata-kata itu, orang tua-tua kata, kalau engkau nak aku hormat kau, engkau kena hormat aku dulu. Contohnya, kalau engkau nak hormat orang, kau maaf terbalik. So dia cakap, kalau kau nak orang hormat kau, first thing yang kau kena buat adalah hormat orang lain. Sama juga macam kalau kau nak orang faham kau, first thing kau kena faham orang dulu. That is the point. Macam tu juga konsep kebaikan. Kalau kau nak orang buat baik pada diri kau, engkau kena buat baik dengan orang lain. Walaupun orang tu datang dengan kejahatan, buat baik juga. Sebab apa? Setiap kebaikan itu akan datang dengan ujian Allah. Dan Allah nak tengok seberapa ikhlas kita nak berubah, seberapa ikhlas kita nak buat baik, betul tak? So itu saja. Okey, sebelum saya nak habiskan penceritaan untuk bab pertama ni, okey, dekat hujung kisah dua pemuda mencari hala tuju ni, macam saya cakap tadi, dia akan highlightkan kata-kata daripada ilmuwan-ilmuwan barat tu. Okey, dia ada tinggalkan satu kata-kata daripada seorang ilmuwan, iaitu forget injuries, never forget kindness, yang membawa maksud lupakan luka, lupakan kesakitan,
dan jangan pernah lupa kebaikan. Ya. Dan kata-kata ini adalah daripada Confucius. Saya pun tak tahu nak cakap macam Confucius. Okay. So dia adalah kata-kata yang memberi inspirasi dan menggambarkan apa yang mereka ceritakan, apa yang Syamil ceritakan tentang pengalaman mereka dalam perjalanan hari itu. Dan apa yang saya sampaikan kepada korang hari ini adalah berkaitan dengan kebaikan. Sentiasa amalkan dan sentiasa membalas sesuatu itu dengan kebaikan, dan jangan pernah anggap satu kejahatan itu perlu dibalas dengan kejahatan. Kenapa kejahatan juga perlu dibalas dengan kebaikan? Mudah-mudahan ia menjadi cahaya untuk kita mengubah orang dan mengubah diri kita sendiri. Dalam masa yang sama, kita mampu mengubah masyarakat dan memupuk untuk menjadikan sebuah masyarakat yang sangat-sangat harmoni, prihatin sesama dan bekerjasama dan sebagainya, bersejahtera hidup dan sebagainya. Jadi kalau kita nakkan masyarakat macam tu, ingat, kebaikan itu perlu menjadi yang pertama dan kejahatan itu perlu jadi yang paling akhir. Kalau boleh jangan ingat langsung kejahatan itu. So itu saja untuk bab kali ini. Thank you untuk yang mendengar. Okay, so korang, itu adalah perkongsian saya pada hari ini, dan hope korang ingat perkongsian saya. InsyaAllah korang boleh adaptasikan ke dalam kehidupan korang untuk menjadi orang yang lebih baik. So saya ucapkan terima kasih juga kepada siapa-siapa yang sanggup untuk tunggu sampai ke hujung ni. So okay, saya dah janjikan tadi dekat awal, saya kata saya nak kongsikan dengan korang tips saya membaca buku. Betul tak? So saya nak tunaikan janji itu. Okay, untuk pengetahuan korang, dekat dalam ni saya suka membaca buku, dan cara saya membaca buku adalah saya akan baca macam contoh buku ni tadi saya kata dia ada satu chapter, dan selepas ada chapter tu dia ada subtopik, dan belahan antara subtopik tu tak panjang, betul tak? Jadi setiap subtopik yang saya baca, saya akan keluarkan macam mana? Keluarkan macam ini. Okay, tulisan saya buruk sikit, maaf. Okay, saya keluarkan macam ni. Maksudnya saya keluarkan note. Saya notekan sendiri dekat buku nota saya. Notekan dia punya poin-poin penting. Macam mana? Surah apa yang dipetik, apakah yang disampaikan. Itu adalah cara saya membaca. Okay, korang boleh cuba. Korang baca satu bab, korang hadam, kemudian korang luahkan kembali bab yang korang baca tu dekat atas kertas, dekat buku-buku yang korang selalu pegang ke, buku-buku yang korang suka yang selalu tulis ke, diary ke, tak kisahlah. Sebab apa? Dia mampu untuk meningkatkan keupayaan berfikir korang, sebab korang perlu mengolah ayat, dan sekaligus korang boleh meningkatkan daya ingatan korang. Sebab bila korang baca, korang boleh menghafal, tetapi lebih berkesan untuk hafalan adalah apabila korang meluahkan ke dalam buku nota. So that is the tips yang saya amalkan sepanjang saya membaca buku. Dan setakat ni sebenarnya banyak dah buku-buku yang saya baca, tapi saya kira buku kali ni saya nak kongsikan dengan korang sebab dia sangat dekat dengan diri saya, dan saya rasa juga dia dekat dengan diri korang as a student, as a mahasiswa, dan semualah belia remaja yang di luar sana. Saya rasa sangat-sangat bagus kalau dia baca buku ini. So thank you korang yang stay tune. Itu tips saya, korang boleh amalkan insyaAllah. Dan dari semasa ke semasa saya akan cuba update dengan korang pasal buku ni. Saya akan sharekan lagi dengan korang, mungkin weekly or monthly. Doakan saya insyaAllah. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada korang yang sokong saya. Dan itu saja untuk kali ini. Thank you so much. Dan don't forget to subscribe and share dengan kawan-kawan korang supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu dan sama-sama beramal dengan kebaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.